Hari ni aku nak share dengan korang semua cerita pasal Dunamis pertama Ultraman Noah. Tapi sebelum tu aku nak ingatkan kepada korang semua Ultraman Noah ni sebenarnya adalah bentuk asal Ultraman Nexus dan juga Ultraman The Next. So sebelum ni kan aku pernah cerita pasal Dunamis Ultraman Nexus kan. So boleh kata yang Dunamis Ultraman Nexus ni sebenarnya adalah Dunamis Ultraman Noah juga. Dunamis pertama Ultraman Noah ni dia tak wujud dalam bentuk Ultraman Noah, dia wujud dalam bentuk Ultraman The Next. Dan Ultraman The Next ni adalah bentuk level paling rendah bagi Ultraman Noah. Ultraman Nexus tu level yang kedua, dan level yang pertama ialah bentuk Ultraman Noah yang kita kenal tu lah. So siapa dia orang pertama yang menjadi Dunamis kepada Ultraman Noah ni? Okay, orang pertama yang menjadi Dunamis kepada Ultraman Noah ni, nama dia ialah Shunichi Maki. Shunichi Maki ni adalah watak utama di dalam movie Ultraman The Next yang ditayangkan pada tahun 2004. Movie Ultraman The Next ni sebenarnya adalah prequel kepada siri Ultraman Nexus, di mana siri Ultraman Nexus keluar dulu, barulah keluar movie Ultraman The Next. Di mana dalam movie Ultraman The Next ni nak menceritakan kemunculan kali pertama Ultraman dan juga Space Beast sebelum cerita tu bersambung dalam siri Ultraman Nexus. So, siapa Shunichi Maki ni sebenarnya? Okay, Shunichi Maki ni, ataupun aku nak ringkaskan aku panggil dia Maki lah. Maki ni sebenarnya adalah seorang juru terbang bagi pihak tentera Jepun. Tapi dia ni sebenarnya dah nak berhenti menjadi seorang juruterbang tentera Jepun sebab dia nak meluangkan lebih banyak masa dengan anak dia. Di mana anak dia ni ada penyakit yang berbahaya dan menyebabkan jangka hayat anak dia ni tak lama. So dia nak berada di sisi anak dia lebih lama. Tapi pada saat-saat dia nak berhenti sebagai tentera ni, tiba-tiba dia dan kawan dia iaitu Kapten Kurashima mendapat arahan daripada pihak tentera untuk pergi menyiasat satu kawasan di mana dikatakan ada objek asing yang terbang dan menceroboh ruang udara Jepun. So si Maki dan juga kawan dia Kurashima ni pun naik pesawat masing-masing dan nak pergilah ke tempat tersebut untuk cek. Dan masa on the way nak pergi cek tu, kapal terbang Kurashima ni tiba-tiba buat masalah dan dia terpaksa patah balik ke markas tentera. So si Maki ni pun meneruskan penerbangan dia sendirian pergi ke tempat di mana ada objek asing tu. Tapi bila sampai dia dekat lokasi tu, tiba-tiba ada satu bola cahaya berwarna merah terbang menghampiri Maki punya pesawat dan bertembung dua-dua tu. Bila bertembung tu, si Maki ni terus termasuk dalam dimensi yang berbeza. Okay, dia nampak kat mana aku ni kan, dia tak kenal tempat tu. Dan kat depan mata dia tiba-tiba dia nampak macam ada objek yang berbentuk macam saraf manusia. Dan kemudian si Maki ni pun tersedar. Bila dia bangun, dia tersedar, tengok-tengok kapal terbang dia dah terhempas, tapi dia masih lagi hidup dan baju dia cuma terbakar sedikit je. Tapi tak lama lepas tu si Maki pun pengsan. Bila dia sedar dari pengsan, tengok-tengok dia dah berada dalam hospital. Dan dia tengok kiri kanan dia ada wife dia, ada anak dia. Dan lepas tu dia telah disoal siasat oleh pihak tentera berkenaan terhempasnya dia punya pesawat. Macam mana dia boleh hidup sedangkan pesawat dia terhempas dan rosak teruk. Dan Maki pun mengatakan bahawa dia memang rasa sangat pelik dengan benda tu. Yang dia cuma ingat ialah berbola cahaya berwarna merah yang datang nak bertembung dengan pesawat dia, dan lepas tu dia tak ingat apa-apa dah. Rupa-rupanya tanpa Maki sedar, dia telah diperhatikan oleh seorang perempuan yang bernama Sarah. Sarah ni dia bekerja sebagai saintis dengan unit anti pengganas Jepun, kalau tak silap aku, atau satu unit rahsia lah. So lepas Maki berhenti sebagai tentera, dia masuk bekerja sebagai seorang juruterbang yang bawa penumpang lah. Okay, dan satu masa tu dia bawa penumpang, tengok penumpang dia adalah Sarah. Dan Sarah tu telah mengacukan pistol dekat Maki dan suruh Maki untuk ikut dia pergi ke satu markas rahsia. Dan kat dalam markas rahsia ni, Sarah telah menceritakan kepada Maki kenapa dia ditangkap. Maki ditangkap sebab pada hari yang sama dia bertemu dengan berbola cahaya warna merah, ada sekumpulan saintis pun juga bertemu berbola cahaya berwarna biru. Tapi berbola cahaya berwarna biru tu telah menyebabkan seorang lelaki saintis bernama Udo telah menjadi raksasa yang diberikan kod nama The One. Disebabkan lelaki yang bertukar menjadi raksasa tu diberi kod nama The One, Maki juga sebenarnya ada kod nama dia sendiri yang dipanggil sebagai The Next, sebab pihak kerajaan masa tu anggap yang Maki tu juga akan bertukar menjadi raksasa. Tapi buat masa ni Maki belum bertukar menjadi apa-apa raksasa Tapi untuk tujuan keselamatan, Maki telah dikurung dalam penjara bawah tanah, di samping dijadikan tujuan untuk mengumpan The One datang mendapatkan Maki. Tapi sebelum tu, aku nak tanya korang teringin tak nak pakai cincin yang lain daripada orang lain? Cincin yang birunya nampak mewah dan eksklusif gila. Kalau korang nak, apa kata korang tempah cincin batu Tanzanite Silver 925 dengan Arden Jewellery sekarang? Sebab diorang tengah buat sale ni. Arden Jewellery tengah buat promosi set cincin couple biru Tanzanite.
Yang pasti ini Silver 925 asli, bukan plated So kalau nak order, korang klik link sekarang. Kalau korang tengok video ni dekat Facebook, aku ada letak link kat ruangan komen. Kalau korang tengok kat YouTube, aku ada letak link kat ruangan description. Kalau korang tengok video ni kat TikTok, aku ada letak link dekat bio. So korang klik link ni sekarang. Okey, kita sambung balik dengan cerita kita. Ternyata apa yang pihak askar jangka tu betul-betul berlaku, di mana bila dia dah umpan menggunakan maki, raksasa The One tu datang untuk berjumpa dengan maki. Dan masa raksasa The One tu datang ke markas tentera untuk dapatkan maki, raksasa The One tu telah ditembak, di mana pada awalnya raksasa The One tu mati, tapi lepas tu dia hidup semula selepas bergabung dengan cicak-cicak yang dipanggil. Dia hidup semula dan menjadi semakin besar. Dan pada ketika itulah maki telah berubah buat pertama kali menjadi Ultraman. Dan dia digelar sebagai Ultraman The Next sebab The Next tu ambil daripada kod nama yang diberikan kepada Maki. So itulah detik-detik kali pertama macam mana si Maki ni boleh bertukar menjadi Ultraman The Next. Start daripada situ, bila Maki dah bertukar menjadi Ultraman The Next, dia pun membantu pihak tentera untuk menewaskan raksasa The One. Malah The Next juga telah membantu untuk menyelamatkan Sarah, di mana selepas Ultraman The Next berjaya mengalahkan The One dan menyebabkan The One melarikan diri buat sementara, pihak tentera Jepun pun memutuskan untuk tidak memusnahkan Maki, sebab dia dapat tengok yang Maki ni dia dapat kawal diri sendiri bila bertukar menjadi Ultraman, berbanding dengan saintis yang bernama Udo tu, bila dia bertukar menjadi raksasa The One, dia tak boleh kontrol diri dia sendiri. So Maki ni dibiarkan hidup dan ditawarkan untuk bekerjasama bersama-sama dengan pihak tentera Jepun, iaitu pihak unit anti pengganas ni, untuk memusnahkan ataupun menangkap raksasa The One tu. So start daripada situ, Maki pun dia akan ikut Sarah bersama-sama untuk mencari cara jalan penyelesaian macam mana untuk memusnahkan ataupun mendapatkan raksasa The One tu. So kalau korang follow movie ni daripada awal sampai habis, di mana akhirnya Ultraman The Next ni berjaya mengalahkan raksasa The One tu. Dan pada penghujungnya, Maki ni akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dengan Ultraman The Next, dan dia mengucapkan terima kasih kepada Ultraman The Next kerana telah menyelamatkan dia semasa bertembung buat kali pertama tu, dan memberikan, sebab kalau ikutkan sebenarnya, kalau terpisahnya Shunichi Maki dan juga Ultraman The Next, maka nyawa Shunichi Maki itu pun akan melayang juga tapi disebabkan Shunichi Maki ni dia ada satu permintaan supaya dia dapat menunaikan impian anak dia, maka Ultraman The Next ni pun kata apa, dia macam memberi nyawa tambahan kepada Shunichi Maki. Benda ni juga sama macam ending siri Ultraman yang pertama pada tahun 1966. Di mana bila Ultraman nak berpisah dengan Shin Hayata, Ultraman mengatakan bahawa kalau dia berpisah dengan Shin Hayata, nyawa Shin Hayata ni juga akan melayang. Tapi masa tu muncullah ada Ultraman Zofi yang mengatakan kepada Ultraman dia akan membantu Shin Hayata tu untuk hidup semula dengan memberi dia macam nyawa lebih jugalah. Itu yang pada penghujung siri Ultraman pertama tu, Shin Hayata dapat hidup semula. So benda ni, situasi ni macam sama jugalah dengan apa yang berlaku kepada Shunichi Maki dalam movie Ultraman The Next.